Nabi SAW berkata, dia telah binasa sesiapa yang merupakan hamba dinar dan dirham. Maksudnya, orang yang menjadikan dirinya sebagai hamba kepada wang dan harta benda telah binasa. Sekiranya semua yang anda lakukan adalah hamba kepada pekerjaan, anda ni hamba kepada gaji, maksudnya anda telah kehilangan pemahaman yang amat penting itu bahawa rezeki anda telah ditulis 50,000 tahun sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan apa-apa pun. Allah Subhanahu Wa Taala telah menulis berapa banyak wang yang anda akan hasilkan, di mana anda akan memperolehinya dan bagaimana anda akan mendapatnya. Okey, jadi jika anda menggunakan wang itu untuk mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala atau cuba dapatkan wang itu dengan cara yang tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka anda adalah orang yang bodoh, kurang bijak. Sebab rezeki itu sudah ditulis untuk anda. Anda tidak patut ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkannya. Anda boleh mentaati Allah Azza wa Jal dan masih mendapatkannya juga. Tapi ini tidak bermaksudkan anda tidak perlu keluar dan bekerja. Anda tahu tak, seperti beberapa saudara kita yang terkenal, Masya Allah, pergi duduk dalam masjid dan makan dal dan kari sepanjang hari dan buat zikir. Dan cek akan dihantar melalui surat. La. Tidak macam tu. Bukan macam tu. Anda mesti bekerja. Tetapi bekerja itu ibadah. Satu ibadah. Anda perlu memahami bahawa kerja anda adalah suatu ibadah. Okey, saudara, dengar sini. Jika anda keluar dari rumah setiap hari berfikir bahawa anda bekerja untuk meletakkan makanan di atas meja saja, dan untuk membayarkan bil elektrik saja, dan untuk membayarkan sewa rumah saja, dan beli diapers untuk anak-anak anda saja, maka ganjaran anda adalah gaji itu sendiri pada akhir minggu. Anda lebih baik peluk cium gaji itu seperti emas, kerana anda tidak akan mempunyai apa-apa yang tersisa lagi, yang tinggal lagi untuk akhirah. Kerana Nabi SAW mengatakan, setiap perbuatan dinilai sesuai dengan niatnya, dan anda akan mendapat ganjaran dari itu yang anda maksudkan. Jadi jika anda pergi bekerja hanya untuk membayarkan bil, maka ganjaran anda adalah dapat membayar bil. Sekiranya anda hanya pergi bekerja untuk dapatkan makanan, maka anda mendapat ganjaran anda semasa anda makan. Anda lebih baik suka makanan yang anda makan itu tahu. Tapi sebaliknya, jika anda bekerja untuk menyenangkan Allah Subhanahu Wa Taala dan beribadah pada Allah Azza wa Jal dan membiarkan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga keluarga anda, maka kerja itu akan menjadi suatu ibadah. Dan setiap wang yang anda belanjakan boleh menjadi sedekah untuk keluarga anda. Masya Allah, ini adalah perkara yang sangat indah, kan? Sekiranya anda memberitahukan isteri anda bahawa aku harus pergi bekerjalah kerana aku perlu bayar bil, isteri anda sepatutnya menampar muka anda dan memberitahu anda, adakah you fikir bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat menjaga keluarga ini tanpa you? You ingat you ni siapa? You fikir you ni hebat sangat ke? Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan you untuk menjaga I? You ni betul ke tak betul? Allah Subhanahu Wa Taala adalah Ar-Razik. You keluar bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan you peluang untuk menjadi ketua dalam rumah ini. Jadi keluarlah dan jadilah lelaki itu. Tapi jangan lupa kepada Allah Azza wa Jal. Okey, inilah realiti kehidupan ini, saudara. Semuanya perlu berada dalam perspektif yang betul. Ini perlu diletakkan dalam perspektif yang tepat. Malah pekerjaan anda perlu diletakkan dalam perspektif yang betul ini. Anda tidak menguasai keluarga anda kerana anda menjanakan wang. Kerana jika anda benar-benar memahami din, anda akan sedar bahawa anda tidak menjanakan wang untuk diri sendiri pun. Anda menjanakan wang untuk pulang dan menyerahkannya kepada isteri anda. Ini memang satu fakta yang nyata. Anda pulang dan anda memberikan wang berulang-ulang kali. Anda tahu kan, isteri boleh melakukan apa saja yang dia mahukan dengannya, duit itu. Dan jika dia menjanakan wang, itu wangnya, bukan duit laki. Okey? Anda tahu tak, saya tidak tahu di mana mereka berkata bahawa lelaki Islam bersikap zalim dalam rumah tangga Islam. Mereka ni semua pasti tidak pernah masuk ke dalam rumah Islam kot, kan? Juga Nabi SAW berkata, cukup untuk kamu di dunia ini dengan mempunyai bekalan sebagai musafir. Okey, apa yang selalu dimiliki oleh seorang pengembara? Cukup apa saja yang dia boleh bawa dengan kedua tangannya, bukan? Beliau mengatakan, SAW, yang mencukupi untuk kamu di dunia ini adalah itu saja. Beliau SAW juga berkata, cukup untuk kamu di dunia ini dengan keperluan untuk hari itu.
dan seekor haiwan untuk ditunggang, untuk keluar pada jalan Allah Azza wa Jal. Itu je sudah cukup untuk kamu. Dan apa sahaja yang lebih dari itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan anda nikmat. Sekiranya anda mempunyai cukup makanan untuk dimakan hari ini, dan anda mempunyai katil untuk tidur malam ini, dan bumbung atas kepala, dan anda mempunyai pengangkutan untuk membawa anda dari sini dan ke sana, anda patut berterima kasih, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal. Terima kasih kepada Allah Azza wa Jal, dan anda tidak perlu risau pasal besok. Biarkan besok risau pasal besok. Allah Azza wa Jal mengingatkan kita dalam Al-Quran. Adakah kamu tidak melihatkan burung bagaimana mereka keluar pada waktu pagi? Dan mereka tidak tahu. Mereka tidak mempunyai rancangan untuk hari itu. Kan? Bukan macam mereka ni duduk dan bincang malam sebelumnya dan berkata, okey tengok ni, besok kita akan pergi terbang ke pokok itu, atau pokok ini, kita akan pergi ke pokok ini, pokok itu, dan saya fikir mungkin ada sesuatu makanan kat situ. Tak kan? Bukan macam tu. Mereka bangun pada waktu pagi dan mereka keluar terbang. Mempercayai Allah sepenuhnya, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi makan pada mereka dan mereka balik ke rumah dengan perut yang penuh setiap hari. Kerana ini sebabkan tawakal ala Allah mereka. Mereka bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengecewakan sesiapa pun yang tawakal padanya. Satu perkara yang dapat saya jamin kepada anda semua, dan saya telah mencuba ini beberapa kali dalam hidup saya, testing dah. Saya mengujinya sendiri. Sekiranya anda tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, Dia Subhanahu Wa Taala tidak akan mengecewakan anda. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mengecewakan mereka yang bergantung sepenuhnya padanya. Dia Azza wa Jal mengatakannya dalam kitabnya sendiri. Inna Allah la yuhliful mi'ad. Aku tidak memungkiri janji aku. Okey, sekiranya lah anda dapat menepati janji anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anda akan dapat menemui Rabb yang menepati firman-Nya kepada kamu, lebih daripada yang anda dapat bayangkan. Dan anda tidak akan risau lagi. Anda belajar untuk tidak risau. Risau untuk apa? Risaukan apa? Semua sedang porak-peranda ke? Okey, Allah Subhanahu Wa Taala sedang meruntuhkannya supaya Dia Subhanahu Wa Taala dapat membinakan kamu sesuatu yang lebih baik. Masya Allah. Tabarakallah. Kami berterima kasih, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla untuk itu. Subhanallah.